Mengapakah seluruh dunia begitu teruja dengan Malaysia sekarang? Tahukah anda tentang fenomena luar biasa yang sedang berlaku pada skala global? Kedutaan-kedutaan Malaysia di serata dunia kini lumpuh akibat permohonan visa yang melambak, tiket penerbangan menjadi rebutan seperti emas, dan rintihan penuh harapan untuk menyejakkan kaki di Malaysia, walau dengan apa cara sekalipun bergema di seluruh pelosok dunia. Gelombang kegairahan ini turut melanda keluarga bangsawan British yang terkenal dengan tradisi dan darjatnya. Seorang bapa yang bongkak dan berpegang teguh pada prinsipnya pernah berkata, tiada apa yang bernilai di negara pulau di timur jauh itu. Namun saat dia menjejakkan kaki di bumi Malaysia, pandangannya hancur berkecai dan pada akhirnya dia menitiskan air mata. Apakah yang telah disaksikannya di Malaysia? Apakah sebenarnya di sebalik demam Malaysia yang turut mendapat liputan khas daripada BBC? Wajah sebenar Malaysia yang tidak pernah anda ketahui kini akan terungkap. Permohonan visa di kedutaan Malaysia di seluruh dunia mencanak naik. Jumlah ketibaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dalam sehari mencecah 200,000 orang sebab di sebalik kebanjiran warga dunia ke Malaysia kini terbongkar. Dunia sedang gempar merebut tiket ke Malaysia. Kedutaan-kedutaan Malaysia di pelbagai negara dibanjiri orang ramai yang ingin memohon visa. Walaupun harga tiket penerbangan melambung berkali ganda, ia tetap habis dijual. Nasib mereka yang berjaya mendapatkan tiket dan yang tidak amatlah berbeza. Jumlah ketibaan harian di KLIA dan KLIA2 mencatatkan angka rekod, menandakan satu fenomena global yang tertumpu ke arah Malaysia. Arus besar ini tidak terkecuali bagi sebuah keluarga bangsawan terkemuka di United Kingdom. Apabila anak-anak perempuan kesayangan mereka menyuarakan hasrat untuk ke Malaysia, kedua-dua ibu bapa mereka tidak percaya, lantas memutuskan untuk pergi sendiri melihat kebenarannya. Namun sebaik sahaja mereka mendarat di lapangan terbang Malaysia, segala tanggapan dan nilai yang mereka pegang selama ini hancur lebur. Apakah sebenarnya yang ada di Malaysia sehingga menarik orang dari seluruh dunia? Kini, kami akan mendedahkan kebenaran di sebalik situasi yang turut mendapat liputan khas BBC ini. Sebelum itu dengan menekan butang langgan dan suka, anda memberi kami kekuatan untuk menghasilkan video yang lebih baik. Hello, nama saya Sophie. Saya dilahirkan dalam sebuah keluarga bangsawan di London dan kini bekerja di sebuah institut penyelidikan perubatan. Setiap pagi, saya bangun pada waktu yang sama, melalui jalan yang sama ke tempat kerja dan menganalisis data yang sama. Itulah rutin harian saya. Kehidupan saya sentiasa boleh dijangka, sekurang-kurangnya, sehinggalah pagi itu, apabila dunia saya yang tenang berkecai. Pagi itu juga sama seperti pagi-pagi yang lain, laluan bawah tanah di stesen King's Cross seperti biasa dipenuhi dengan bunyi derap tapak kaki. Bau kopi yang bercampur dengan udara lembap menusuk hidung saya. Tiba-tiba, satu jeritan bergema. Saya nampak seseorang rebah ke lantai dengan bunyi dentuman yang kuat. Dia seorang lelaki tua berambut putih. Dia memegang dadanya, mulutnya tercungap-cungap seperti ikan kehabisan air. Tolong sesiapa, panggil ambulans. Macam mana ni? Macam mana ni? Orang ramai hanya menjerit, tiada siapa yang berani mendekat. Saya juga begitu. Kaki saya seolah-olah terpaku di lantai, jantung saya berdegup kencang, tetapi saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Pada saat genting itulah satu suara kedengaran. Tolong beri laluan, saya doktor. Seorang lelaki membelah kerumunan orang ramai. Dia seorang lelaki Asia berambut hitam dengan penampilan yang kemas. Tanpa teragak-agak, dia melutut di sisi lelaki tua itu. Pak Cik, boleh dengar suara saya? Tanyanya sambil menggoncang bahu lelaki tua itu dengan lembut. Apabila tiada tindak balas, dia segera memeriksa nadi di leher lelaki itu dengan jarinya. Tiada nadi. Jantungnya terhenti. Pergerakannya begitu lancar dan semula jadi. Dia membuka butang baju lelaki tua itu dan meletakkan kedua-dua tangannya di tengah dada. Kemudian dia mula melakukan tekanan dada dengan kuat. 1, 2, 3. Suaranya yang sedang mengira bergema di seluruh laluan. Tiba-tiba, dia memandang tepat ke arah saya. Cik yang memakai kot merah. Ada AED di dinding. Tolong bawakan ke sini. Tubuh saya yang kaku serta-merta bergerak. Saya nampak kotak merah di dinding, berlari dan mengambilnya. Sambil saya berlari membawa mesin yang berat itu, dia tidak henti-henti melakukan tekanan dada. Belum mula membasahi dahinya, tetapi pergerakan tangannya tetap stabil. Bagus, lekatkan pad ini, katanya sambil membuka AED. Nampak gambar raja itu kan? Ikut sahaja. Dengan tangan yang terketar-ketar, saya melekatkan pad pada dada lelaki tua itu. Suara mesin kedengaran, sedang menganalisis. Jangan sentuh pesakit. Semua berundur. Jeritnya. Dengan satu bunyi kejutan elektrik, tubuh lelaki tua itu terangkat sedikit. Dia memeriksa nadinya sekali lagi. Masih tiada. Saya akan teruskan tekanan.
Peluh menitis dari dahinya, tetapi dia tidak berhenti. Lengannya pasti sakit, tetapi riak wajahnya tidak berubah sedikit pun. Hanya tekad untuk menyelamatkan nyawa terpancar di matanya. Apabila pasukan paramedik tiba, lelaki tua itu terbatuk-batuk dan membuka matanya. Dia selamat. Orang ramai mula bertepuk tangan. Bravo, hebatnya. Namun lelaki itu hanya berdiri dengan tenang, membersihkan pakaiannya dan bersedia untuk beredar. Tunggu sekejap. Saya memegang lengannya. Terima kasih banyak-banyak, kalau bukan sebab awak. Dia tersenyum malu dan menggelengkan kepalanya. Tak mengapa. Saya hanya buat apa yang patut. Sekurang-kurangnya beritahulah nama awak. Saya hanya orang yang lalu lalang. Dia menunduk hormat sedikit lalu hilang di dalam kerumunan orang ramai. Namun dalam detik yang singkat itu, pandangan matanya yang tajam tetapi penuh kehangatan tersemak jauh di dalam hati saya. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan kejadian itu tidak lekang dari fikiran saya. Keberaniannya untuk bertindak ketika semua orang teragak-agak, ketepatan tangannya menyelamatkan nyawa, dan sikap rendah dirinya yang pergi tanpa mengharapkan balasan. Malam itu saya sedar. Buat pertama kalinya dalam hidup, saya telah bertemu dengan seorang wira sejati. Pemuda dari timur itu, yang namanya pun saya tidak tahu, telah menyalakan satu percikan api di dalam hati saya yang selama ini beku. Makan malam pada hari itu, meja makan gergasi di rumah kami terasa dingin dan sunyi seperti glasial. Di bawah chandelier kristal, hanya bunyi pinggan mangkuk perak yang berlaga memecah kesunyian. Fikiran saya masih dipenuhi dengan kejadian siang tadi, bunyi bising yang kelam kabut, jeritan orang ramai, dan suara tenang seorang lelaki yang meredakan segalanya. Jantung saya masih berdebar kencang. Ayah, sambil menghayungkan gelas wainnya dengan anggun, seperti biasa mula berbicara tentang maruah keluarga. Namun, entah mengapa pada hari itu, kata-katanya kedengaran kosong. Saya memberanikan diri untuk bersuara. Ayah, tengah hari tadi di stesen King's Cross, saya nampak seorang pemuda menyelamatkan nyawa seseorang. Ayah nampaknya sedikit berminat dengan kata-kata saya. Namun, apabila saya memberitahu bahawa pemuda itu berasal dari Asia, pandangannya serta-merta menjadi dingin. Ayah tergelak sinis dan meletakkan gelas wainnya. Sophie, keberanian dan maruah adalah dua perkara yang berbeza. Membuat kecoh dalam situasi cemas bukanlah sifat seorang bangsawan. Tapi ayah, dia tidak mengharapkan apa-apa balasan pun. Saya cuba membantah. Itulah cara mereka, Sophie, kata ayah dengan tegas, berpura-pura merendah diri untuk menarik perhatian. Pada ketika itu, adik saya Emily mencelah. Kakak, mungkin dia orang Malaysia? Tanya Emily dengan mata yang bersinar. Nampak macam orang Malaysia, jawab saya. Bilik Emily dipenuhi dengan gambar artis dan barangan dari Malaysia. Kakak tahu tak? Lelaki paling kacak di London sekarang semuanya orang Malaysia tahu. Mereka memang hebat. Dahi ayah berkerut. Emily, kamu ni asyik dengan kegilaan Malaysia kamu tu. Tak sopan bercakap begitu semasa makan. Ibu menasihati dengan lembut, abang, zaman sudah berubah. Elizabeth, keluarga kita telah menjaga maruah Empire British selama 500 tahun. Kamu sudah lupa ke? Namun neraca di dalam hati saya sudah pun berat sebelah sepenuhnya. Di satu sisi, maruah ayah yang hanya gah pada nama dan keturunan. Di sisi lain, maruah hidup pemuda itu yang menyelamatkan nyawa melalui tindakan, tanpa perlu memperkenalkan diri. Saya dapat merasakan bahawa saya tidak boleh lagi terkurung dalam dunia ayah seperti dahulu. Walaupun saya belum tahu nama lelaki itu, saya sedar hidup saya sudah mula mengalir ke arah yang baru. Dan beberapa hari kemudian, takdir benar-benar memberikan jawapannya. Pada hujung minggu, kawan saya Olivia menghubungi saya. Sophie, kau ni asyik terperap di rumah saja. Sesekali, kau kena rasai bahang macam ni. Dia memaksa saya pergi ke Stadium Stamford Bridge untuk perlawanan besar Liga Perdana Inggeris antara Chelsea dan Manchester United. Sorakan lebih 40,000 penonton memenuhi stadium hingga bingar sehingga telinga saya terasa bingit. Para pemain berlari di padang, manakala orang ramai bersorak sambil minum bir. Tiba-tiba, satu jeritan kedengaran dari barisan hadapan. Anak saya. Seorang budak lelaki berusia sekitar 6 tahun, mukanya merah padam, memegang lehernya. Ayahnya, dalam keadaan panik, menepuk-nepuk belakang anaknya dengan kuat. Max, Max, bernafaslah, tolong. Tetapi kanak-kanak itu hanya mampu tercungap-cungap tanpa suara. Seketul sosis telah menyumbat kerongkongnya sepenuhnya. Ada doktor tak di sini? Ada doktor tak? Jerit si ibu sambil menangis. Orang di sekeliling hanya mengeluarkan telefon untuk merakam video atau berbisik-bisik cemas. Bibir kanak-kanak itu mula bertukar menjadi biru. Pada saat itulah, tolong beri laluan. Satu suara yang saya kenali kedengaran. Orang yang berlari membelah kerumunan itu, rambut hitam, pergerakan pantas. Tak mungkin, pemuda dari stesen kereta api bawah tanah itu,
Dia serta-merta memahami situasi. Dia memegang bahu si ayah dan berkata dengan tegas, "Saya doktor. Tolong ke tepi." Tanpa teragak-agak, dia memeluk kanak-kanak itu dari belakang. Dia memegang tubuh kecil itu pada sudut yang tepat dan meletakkan penumbuknya betul-betul di bawah ulu hati kanak-kanak itu. Tekanan pertama, tiada apa-apa yang berlaku. Tekanan kedua, masih tiada apa-apa yang keluar. Seluruh stadium senyap sunyi. 40,000 orang menahan nafas, memerhatikan seorang kanak-kanak dan seorang pemuda. Dengan satu bunyi uhuk, ketulan sosis itu terpelanting keluar dari mulut kanak-kanak itu. Dia mula menangis teresak-esak. Dia selamat. Max. Oh, Max. Ibunya memeluk erat anaknya. Ayahnya pula menggenggam tangan pemuda itu dan menunduk berkali-kali. Terima kasih banyak-banyak. Awak dah selamatkan anak saya." Seluruh stadium bergema dengan tepukan gemuruh. Seseorang menjerit, "Wira, bravo." Skrin besar di stadium menayangkan semula kejadian tadi. Wajah pemuda itu yang tenang menyelamatkan kanak-kanak itu di zon masuk. Para penonton berdiri dan memberikan tepukan hormat. Dia tersenyum malu, menunduk sedikit dan cuba untuk beredar dari tempat duduknya. "Kali ini, saya tidak akan melepaskannya." Saya meninggalkan Olivia dan berlari ke arahnya. "Tunggu sekejap." Saya memegang lengannya. Dia berpaling. Apabila dia perasan saya, matanya membulat. "Ah, cik yang di stesen kereta api bawah tanah. Ya, kita jumpa lagi." Jantung saya berdegup kencang. Saya rasa ini bukan satu kebetulan. Dia tersenyum malu. Saya pun terkejut. Tak sangka London ni kecil saja. "Kali ini, boleh saya tahu nama awak, kan?" Saya bertanya. "Ah ya, nama saya Amir. Amir Rahman." "Saya Sophie. Sophie Windsor." Kami berjabat tangan. Tangannya terasa hangat dan kemas. "Awak dari Malaysia?" Saya bertanya. "Ya, saya doktor perubatan kecemasan. Saya datang ke Hospital St. Mary di London untuk latihan jangka pendek." "Patutlah awak begitu tenang dan profesional. Awak peminat Chelsea ke?" Saya bertanya sambil menunjuk ke arah stadium. "Tak juga. Sebenarnya saya tak berapa tahu tentang bola sepak," jawabnya sambil ketawa. "Rakan sekerja di hospital beri tiket, jadi saya datang tengok. Tak sangka pula jadi macam ni. Menyelamatkan nyawa 2 kali, awak memang hebat." "Sebagai seorang doktor, itu memang tanggungjawab saya. Di Malaysia, kalau nampak perkara macam ni, sesiapa pun akan terus bantu. Kami tidak diajar untuk membiarkan orang yang dalam kesusahan. Mungkin doktor-doktor Malaysia yang lain pun akan buat perkara yang sama. Sesiapa pun akan bantu. Negara macam mana sebenarnya Malaysia ni? Boleh saya dapatkan nombor telefon awak?" Kata-kata itu terpacul dari mulut saya tanpa sedar. Sejurus selepas itu, saya terkejut dan menutup mulut dengan tangan. Dia tersenyum dan menghulurkan telefonnya. Sudah tentu, satu penghormatan bagi saya. Bertemu 2 kali secara kebetulan dan setiap kali dalam situasi menyelamatkan nyawa. Adakah ini benar-benar kebetulan ataukah takdir? Namun, satu perkara yang pasti, saya dapat merasakan pertemuan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Selepas mendapat nombor telefon Amir, saya menghabiskan 3 hari merenung telefon bimbit saya. Saya membuka skrin mesej, kemudian menutupnya semula. Jari jemari saya terketar-ketar. "Hello, ini Sophie. Saya type." Kemudian padam. "Mungkin awak masih ingat saya." Saya type lagi, kemudian padam. Rasa takut bahawa dunia selamat saya akan runtuh sekiranya saya menghubunginya menyelubungi diri saya. Suara ayah bergema di telinga saya, "Jangan bergaul dengan orang yang berbeza keturunan Sophie." Namun senyuman hangat Amir, pandangan matanya yang tulus menyelamatkan nyawa, berulang kali bermain di fikiran. Dia tidak pernah sekalipun meninggikan diri. Malah, dia berkata itu adalah perkara biasa, sesiapa pun akan melakukan perkara yang sama. Akhirnya, pada jam 2 pagi hari keempat, saya memberanikan diri. "Hello, ini Sophie. Terima kasih sekali lagi kerana menyelamatkan kanak-kanak itu tempoh hari. Kalau awak ada masa lapang, sudi tak minum teh bersama?" Selepas menekan butang hantar, saya terus berselubung di dalam selimut. Jantung saya terasa seperti hendak pecah. 5 minit kemudian, mesej balasan tiba. "Cik Sophie, terima kasih kerana menghubungi saya. Saya gembira. Macam mana dengan petang esok? Saya tahu ada sebuah kafe yang bagus di Covent Garden." Keesokan harinya, saya tiba 1 jam lebih awal dari biasa. Saya membetulkan rambut saya berkali-kali di hadapan cermin. Apabila dia muncul, jantung saya berdebar lagi. "Dah lama tunggu?" tanya Amir sambil tersenyum ceria. "Tak, saya pun baru sampai," bohong saya. Kami duduk berhadapan di sebuah kafe kecil. Bahasa Inggerisnya sangat fasih. "Macam mana London?" saya bertanya. "Sangat bagus. Terutamanya sistem perubatannya sangat mengagumkan. Walaupun Malaysia sudah cukup maju, masih banyak yang perlu dipelajari. Bukankah perubatan di Malaysia juga hebat?"
Dalam beberapa aspek, ia bertaraf dunia, matanya bersinar. Sistem tindak balas kecemasan, kadar kejayaan pembedahan dan teknologi perubatan kami ada yang sudah mengatasi UK. Tetapi saya datang ke sini untuk belajar dari pengalaman dan sistem UK yang sudah lama wujud. Jawapan yang merendah diri tetapi penuh dengan kebanggaan. Dia menyambung, orang Malaysia ni hatinya lembut. Terutamanya bila nampak orang dalam kesusahan, kami tak boleh biarkan saja. Kami masih ingat jasa dunia yang membantu kami selepas merdeka. Jadi kami diajar, sekarang giliran kami pula untuk membalas budi. Perang. Ayah selalu bercerita tentang perang. Tetapi perang yang disebut oleh Amir bukanlah parut luka, sebaliknya kenangan kesyukuran. Mengingati jasa, itu sangat mengagumkan. Sudah tentu, dulu UK juga pernah memberikan bantuan perubatan. Atuk saya selalu cerita, dia pernah dirawat oleh pasukan perubatan dari British. Hati saya terasa hangat. Ayah menganggap Malaysia hanyalah sebuah negara pulau di timur jauh, tetapi mereka masih mengingati bantuan yang pernah diberikan. Kami berbual selama 3 jam tentang perubatan, budaya dan impian masing-masing. Dia seorang pendengar yang baik. Dia benar-benar menghayati kata-kata saya dan kadang-kadang melemparkan soalan yang tajam. Cik Sophie, kenapa awak pilih untuk menganalisis data perubatan? Sebenarnya, sebab itu kehendak ayah saya. Katanya, ia pekerjaan yang stabil dan bermaruah. Bagaimana dengan diri awak sendiri? Adakah itu kerja yang benar-benar awak mahu lakukan? Tiada siapa pernah bertanya soalan itu kepada saya. Selepas terdiam seketika, saya menjawab, sebenarnya, saya mahu berada di lapangan, membantu orang secara langsung. Saya mahu menjadi doktor. Tetapi ayah kata tidak elok untuk seorang wanita bekerja dengan tangan yang berlumuran darah. Wajah Amir menjadi serius. Di Malaysia ramai doktor wanita yang hebat, dan mereka adalah antara insan yang paling bermaruah dan dihormati. Sejak hari itu, kami kerap bertemu. Pada hari cutinya, kami pergi ke muzium bersama, berjalan di sepanjang Sungai Thames. Dia menunjukkan saya sebuah dunia yang baru. Selepas 2 minggu, saya memberanikan diri untuk memberitahu ayah. Ayah, saya ada suka pada seseorang. Ayah meletakkan surat khabar dan tersenyum. Oh ya, siapa? Anak bangsawan dari Oxford ke? Bukan. Dia seorang doktor. Doktor dari Malaysia. Cawan teh di tangannya jatuh ke lantai. Bunyi perang, bergema di ruang makan. Apa kamu kata? Wajah ayah merah padam. Malaysia, negara pulau di timur jauh tu. Malaysia negara maju, ayah. Budayanya mungkin berbeza, tapi kenapa lelaki dari sana? Ketika itu Emily mencela. Ayah tahu tak betapa majunya Malaysia sekarang? Kuasa ekonomi tahu, Elizabeth. Namun, prasangka ayah sekeras tembok batu. Dan malam itu, buat pertama kalinya, saya bertekad untuk berdepan dengan ayah. Selepas pertelingkahan dengan ayah, saya berbohong buat kali pertama, saya nak keluar jumpa Olivia ayah, sebenarnya saya pergi berjumpa Amir. Rasa bersalah menyelubungi saya, tetapi debaran di hati lebih kuat. Amir, yang saya temui di Westminster Abbey, kelihatan berbeza dari biasa dengan pakaian kasualnya, seluar jeans dan kemeja tee putih. Kenapa dia nampak begitu kacak? Hari ni, biar saya bawa awak pusing London, katanya sambil tersenyum ceria. Pusing London, bukankah sepatutnya saya yang bawa awak? Tak, saya nak tunjukkan London istimewa yang saya temui. Kami berjalan di sepanjang South Bank, dia benar-benar melihat London dari mata seorang pengembara. Tahu tak jambatan tu? Amir menunjuk ke arah Millennium Bridge. Ia dibuka pada tahun 2000, tapi pada mulanya ia terlalu bergegas sampai terpaksa ditutup selepas 2 hari. Selepas 2 tahun kerja pembaikan, barulah ia dibuka semula. Macam mana awak tahu semua ni? Orang Malaysia, sebelum pergi melancong, kami akan buat kajian yang sangat mendalam. Dari sejarah negara itu sehinggalah ke kedai makan yang sedap. Kami akan tahu segalanya, katanya sambil ketawa. Kami panggil ini, lebih tempatan daripada orang tempatan. Apabila kami tiba di South Bank, bau makanan dari gerai-gerai menusuk hidung. Amir tanpa teragak-agak membeli kari India, paella Sepanyol dan pad Thai Thailand, lalu berkongsi dengan saya. Boleh ke makan campur-campur macam ni? Saya bertanya dengan terkejut. Makanan tiada sempadan. Asalkan sedap, itu sudah cukup. Di Malaysia, semua jenis masakan dunia sudah ada. Di Kuala Lumpur, awak boleh makan apa sahaja masakan dari seluruh dunia. Pemikirannya yang fleksibel terasa begitu segar. Ayah pasti tidak akan makan makanan dari gerai. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke tempat yang saya benar-benar nak tunjukkan. Amir membawa saya ke sebuah restoran Malaysia kecil di sudut Soho. Di pintu masuknya tergantung papan tanda bertulisan Melayu. Ini kedai makanan Malaysia paling sedap di London. Boleh dikatakan sebagai Malaysia kecil. Sebaik sahaja melangkah masuk, suasana hangat menyelubungi kami.
Bau tumisan rempah, bunyi sate dibakar dan suara perbualan dalam bahasa Melayu yang riang. Selamat datang, Amir. Sapa pemilik kedai dengan gembira. Hari ni datang dengan teman wanita ke? Amir tersenyum malu. Ya, ini kawan saya Sophie. Oh, cantiknya. Orang luar, boleh makan makanan Melayu ke? Sebab itulah saya bawa dia ke sini. Nak ajar, jawab Amir. Hidangan mula memenuhi meja. Sate, nasi lemak, rendang dan kuah kacang yang masih berasap. Ini semua hidangan asas ke? Saya bertanya dengan terkejut. Di Malaysia, makan bersama-sama mengelilingi hidangan adalah sebahagian daripada budaya kami. Makan seorang diri itu sunyi, kata Amir sambil mengajar saya cara menggunakan tangan untuk makan. Tangan kanan sahaja, guna hujung jari katanya. Saya cuba dengan kekok, makanan asyik terjatuh. Susahnya. Perlahan-lahan. Kanak-kanak di Malaysia pun mula-mula macam ni juga. Dia memegang tangan saya dan membetulkan cara saya. Sentuhan hangatnya membuatkan muka saya terasa panas. Sebaik sahaja saya merasai rendang, saya terkejut. Rasa pedas manis, lembut dan kaya dengan rempah. Sedapnya. Cicah dengan pulut lagi sedap, ajar Amir. Ia adalah dunia rasa yang sama sekali berbeza dari masakan British. Di Malaysia kami ada pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kata Amir sambil meletakkan sepotong daging ke dalam pinggan saya. Makan bersama adalah cara untuk berkongsi hati. Sebab itu kami suka ajak orang yang kami nak rapat untuk makan bersama. Berkongsi hati melalui makanan. Indahnya. Sejak zaman dahulu, kala ketika makanan sukar didapati, makan bersama adalah satu bentuk komunikasi yang penting. Semangat berkongsi inilah yang membentuk semangat kejiranan dan mesra tetamu kami. Hati saya terasa hangat. Ayah menganggap Malaysia hanya sebuah negara terpencil, tetapi mereka mempunyai sejarah dan budaya yang begitu mendalam. Apabila kami hendak pulang, pemilik kedai memberikan satu bungkusan. Nah, bawa balik makan. Untuk teman wanita Amir, saya belanja. Tak apalah, saya teragak-agak. Tetapi pemilik kedai itu meletakkan bungkusan itu ke dalam tangan saya. Di Malaysia, kalau menolak, kadang-kadang dianggap tidak sopan, bisik Amir, cakap saja terima kasih dan ambil. Selepas keluar dari kedai, saya bertanya, pemilik kedai itu saudara awak ke? Bukan, cuma pelanggan tetap saja. Bukan keluarga pun. Kenapa dia baik sangat? Amir tersenyum hangat. Orang Malaysia memang macam tu. Hati kami sangat terbuka, terutamanya semangat tolong-menolong sudah sebati dalam diri. Sejak hari itu, hubungan kami semakin rapat. Namun, di rumah, saya terpaksa terus berbohong. Sebulan telah berlalu sejak saya bertemu Amir. Pada suatu pagi Sabtu yang cerah, saya melihat sisi lain dirinya. Sophie, hari ni nak tak ikut saya ke satu tempat istimewa? Tanya Amir melalui telefon. Tempat istimewa, tempat yang saya pergi setiap minggu, mungkin agak mencabar sikit tapi awak okey. Rasa ingin tahu saya membuak-buak. Dia membawa saya ke sebuah gereja kecil di kawasan terpencil di timur London, tempat berkumpulnya golongan gelandangan. Terdapat papan tanda lama bertulis klinik percuma. Awak buat apa di sini? Kerja sukarela. Saya merawat mereka yang tidak mampu mendapatkan rawatan perubatan. Sebaik sahaja melangkah masuk, bau disinfektan menusuk hidung dan berpuluh-puluh gelandangan kelihatan. Ada orang tua, ada juga pemuda. Dr. Amir, seorang lelaki tua tersenyum ceria melihat Amir. Minggu ni pun datang ya? Pak Cik George, macam mana dengan lutut Pak Cik? Dah makin baik, terima kasih. Ubat sapu yang kamu bagi tu memang mujarab. Amir memakai kop putih dan mula merawat pesakit. Saya membantunya di sebelah, menyusun peralatan perubatan dan mencatat rekod. Pesakit pertama adalah seorang wanita pertengahan umur yang batuk teruk. Amir meletakkan stetoskop di dadanya dan bertanya, Puan Mary, dah berapa lama batuk ni? Dah sebulan lebih. Tapi saya tak ada duit nak pergi hospital. Amir memeriksa dengan tenang, kemudian mengeluarkan ubat dari begnya. Ini untuk seminggu. Pastikan makan sampai habis ya. Dan tidur selimut tebal sikit. Doktor, bayaran ubat ni. Tak perlu bayar, cuma janji satu perkara. Makan ubat ni betul-betul dan datang lagi minggu depan. Mata wanita itu bergenang air mata. Terima kasih Dr. Amir. Pesakit kedua adalah seorang bekas tentera yang berjalan terhincut-hincut. Amir melutut dan memeriksa kakinya. Luka lama ni sakit balik ya, Encik Michael. Saya faham, pasti susah. Wajah lelaki tua itu serta-merta menjadi lembut. Kamulah doktor pertama yang faham kesakitan saya. Amir merawat lukanya dengan teliti dan mendengar cerita-cerita lamanya dengan penuh minat. Selama 3 jam, Amir tidak berhenti merawat pesakit. Apa yang mengagumkan saya ialah dia mengingati nama dan sejarah perubatan setiap pesakit. Encik Sam ada kencing manis, kena kurangkan manis ya. Puan Anna ada asma, sentiasa bawa inhaler.
Semasa rehat tengah hari, saya bertanya, macam mana awak boleh ingat semua? Seorang doktor bukan sahaja merawat penyakit, tetapi merawat manusia, jawab Amir dengan serius. Kita kena lihat keseluruhan hidup seseorang, barulah kita boleh merawat dengan betul. Penyakit hanyalah sebahagian daripada hidup mereka. Tapi, kerja ni tak mendatangkan wang pun. Amir tersenyum. Awak tahu kan pepatah noblesse oblige? Mereka yang berkemampuan perlu menyumbang kembali kepada masyarakat. Di Malaysia, kami ada pepatah buat baik dibalas baik. Kebaikan yang kita buat, akhirnya akan kembali kepada kita. Saya dapat menjadi doktor kerana sokongan masyarakat. Sekarang, giliran saya untuk membalas budi. Menjelang senja, ketika kami hendak pulang, semua gelandangan keluar dan melambai ke arah Amir. Terima kasih Dr. Amir, jumpa lagi minggu depan. Awak umpama malaikat. Amir tersenyum malu sambil membalas lambaian mereka satu persatu. Di hadapan pemandangan yang mengharukan itu, saya terpaku. Dalam dunia ayah, mereka yang mempunyai kekayaan dan kemasyhuran dihormati. Tetapi dalam dunia Amir, mereka yang berkongsi apa yang mereka ada disayangi. Siapakah bangsawan yang sebenar? Di dalam hati saya, jawapannya sudah ada. Dan tidak lama lagi, jawapan itu akan saya suarakan di hadapan ayah. Setibanya di rumah, saya mengunci pintu bilik dan melihat gambar yang saya ambil bersama Amir di hadapan klinik. Melihat senyuman hangatnya, hati saya berdebar lagi. Kakak, tengok apa tu? Emily masuk tanpa mengetuk. Saya cuba menyembunyikan gambar itu, tetapi sudah terlambat. Wah, siapa ni? Kacaknya. Mata Emily bersinar seperti bintang. Dia duduk di atas katil dan mula mendesap. Mahu tidak mahu, saya menceritakan segalanya tentang Amir. Dari menyelamatkan lelaki tua di stesen kereta api bawah tanah, kanak-kanak di stadium, sehinggalah merawat gelandangan secara percuma setiap minggu. Hebatnya. Doktor, wira, sukarelawan. Macam watak utama dalam drama. Tapi ayah bantah sebab dia orang Malaysia. Emily tiba-tiba berdiri dan mengambil telefon pintarnya. Dia menunjukkan saya artikel dari BBC News, The Guardian dan The Times satu persatu. Kakak tahu tak betapa hebatnya budaya pop Malaysia menakluki dunia sekarang? Dia menata skrin, menunjukkan kedudukan carta Netflix yang dipenuhi dengan filem dan drama Malaysia. Kawan-kawan kat sekolah semua teringin nak pergi Malaysia tahu. Nak sama belajar di Kuala Lumpur tu persaingannya sengit sangat. Jessica pun dah dapat kerja dengan syarikat Malaysia. Emily mengeluarkan sehelai kemijati dengan tulisan Jawi dari almarinya. Perkataan sayang tertera dengan jelas, saya tengah belajar bahasa Melayu tahu. Tahun depan saya nak pergi working holiday kat sana. Saya terkejut. Bertentangan dengan prasangka ayah, Emily sudah pun berlari ke arah Malaysia. Kakak, dunia dah berubah. Sekarang ni, Malaysia yang paling cool tahu, kata Emily dengan serius. Kalau kakak lepaskan doktor tu, kakak akan menyesal seumur hidup. Selepas Emily keluar, saya memberanikan diri menghantar mesej kepada Amir. Adik saya dah jadi peminat nombor 1 awak. Dia kata Malaysia negara paling hebat. Balasannya membuatkan hati saya hangat. Yang paling penting, apa yang Sophie fikirkan. Saya bertekad untuk tidak lagi bersembunyi, tetapi untuk berdepan dengan berani. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam hujung minggu, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu menonton berita BBC. Ayah sedang membaca surat khabar sambil minum whisky. Berita utama hari ini, kami bawakan kepada anda detik keajaiban di Stamford Bridge. Saya mengangkat muka mendengar suara penyampai berita dan terkejut melihat skrin. Wajah Amir terpapar. Baru-baru ini, dalam satu perlawanan Chelsea, seorang kanak-kanak hampir maut akibat tercekik. Di hadapan 40,000 penonton, seorang pemuda telah menyelamatkan nyawa kanak-kanak itu. Rakaman CCTV stadium ditayangkan. Kelihatan jelas Amir membelah kerumunan orang ramai dan melakukan teknik Heimlich dengan tenang. Beliau disahkan sebagai seorang doktor perubatan kecemasan dari Malaysia. Wartawan menyambung, apa yang lebih menakjubkan, sebulan yang lalu, beliau juga dilaporkan telah menyelamatkan seorang pesakit serangan jantung di stesen King's Cross. Rakaman dari stesen kereta api bawah tanah pula ditayangkan. Walaupun kabur, kelibat Amir jelas kelihatan. Cawan teh di tangan ayah terhenti. Seorang pakar perubatan muncul sebagai pengulas. Tahap perubatan kecemasan di Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia. Keupayaan mereka untuk bertindak dengan pantas dan tepat adalah sesuatu yang patut kita contohi. Ayah meletakkan surat khabar dan merenung skrin. Kemudian dia berbisik perlahan, pemuda itu. Bukan sekadar bercakap kosong, tetapi benar-benar menyelamatkan orang dengan tindakan. Dalam suaranya, tiada lagi nada hinaan, tetapi kehairanan. Buat pertama kalinya, tembok prasangkanya yang kukuh mula retak. Ibu berkata dengan kagum. Sungguh hebat pemuda itu. Ketika itu, ayah tiba-tiba memandang saya. Sophie, lelaki yang kamu selalu jumpa tu. Dialah pemuda itu kan? Jantung saya seakan-akan gugur.
Macam mana dia tahu? Ayah boleh nampak dari riak muka kamu, kata ayah perlahan. Setiap hari kamu keluar dengan muka berseri-seri. Ayah, maafkan saya. Tapi, ayah mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata saya. Selepas senyap seketika, dia bersuara, bawa pemuda itu pulang ke rumah. Apa? Saya tidak percaya. Saya nak jumpa dia sendiri. Nak pastikan sama ada dia seperti dalam berita atau hanya memakai topeng lain. Malam itu, saya menelefon Amir. Ayah saya nak jumpa awak. Akhirnya, masanya telah tiba. Lebih baik saya dapat memberi salam secara rasmi. Makan malam beberapa hari kemudian ditetapkan sebagai hari penentuan. Mampukah Amir meruntuhkan tembok tebal di hati ayah? Tepat jam 7 malam Jumaat yang dijanjikan, loceng pintu berbunyi. Jantung saya turut berdegup kencang. Apabila saya membuka pintu, Amir berdiri di situ. Dia memakai sut hitam dengan tali leher biru gelap. Di tangannya ada sejambak bunga dan sebotol wain. Rambutnya disisir rapi, kasutnya berkilat seperti cermin. Selamat malam Sophie, dia tersenyum lembut. Sebaik sahaja melangkah masuk, ayah sudah pun duduk di kerusinya. Pandangannya tajam meneliti Amir dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Ibu menyambut dengan mesra, manakala Emily melambai dengan mata yang bersinar. Duduklah, suara ayah kedengaran dingin. Amir terlebih dahulu memberi salam dengan penuh hormat. Selamat petang Tuan Richard. Satu penghormatan dapat bertemu dengan Tuan. Nama saya Amir Rahman. Adabnya sempurna mengikut cara British. Ayah kelihatan sedikit terkejut, tetapi riak wajahnya tidak berubah. Selepas senyap seketika, ayah memulakan soalan. Umur kamu 32 tahun, hospital di Malaysia, jabatan perubatan kecemasan di sebuah hospital universiti di Kuala Lumpur. Ayah meletakkan gelas wainnya dan mula bertanya dengan lebih serius. Adakah kamu mampu bertanggungjawab ke atas anak perempuan saya? Negara kamu dan dunia kami amat berbeza. Suasana meja makan menjadi tegang. Namun, Amir tidak panik. Sebaliknya, selepas menunduk hormat, dia menjawab dengan suara yang tenang tetapi penuh keyakinan. Tuan Richard, semasa belajar ilmu perubatan, saya sentiasa menyanjungi negara United Kingdom. Ayah mengangkat keningnya. Ya, bermula dengan Fleming yang menemui penisilin, ramai perintis yang membina asas perubatan moden datang dari UK. Amir menarik nafas seketika dan menyambung. Dahulu, ketika dunia bergolak, perubatan British telah menyelamatkan banyak nyawa. Atuk saya sendiri pernah diselamatkan dan beliau tidak pernah melupakan jasa itu seumur hidupnya. Riak wajah ayah sedikit berubah. Ini adalah jawapan yang tidak dijangka. Orang Malaysia tidak pernah melupakan budi yang diterima dan kami diajar untuk membalasnya kembali kepada masyarakat. Itulah juga sebab saya datang ke UK. Untuk mempelajari sistem perubatan yang canggih agar dapat menyumbang bukan sahaja kepada negara saya, tetapi juga kepada dunia. Amir memandang saya dan menyambung, cinta saya kepada Sophie juga begitu. Saya akan membalas anugerah berharga ini dengan kebahagiaan yang lebih besar sepanjang hayat saya. Di Malaysia, kami panggil ini membalas budi. Ruang makan senyap sunyi. Ayah merenung tajam ke arah Amir. Itu bukan sekadar luahan cinta biasa. Ia adalah jawapan yang mengandungi penghormatan terhadap sejarah dan falsafah hidup. Ibu berkata dengan kagum, sungguh mendalam pemikiran pemuda ini. Namun ayah masih belum melepaskan pandangan curiganya. Cakap kosong, sesiapa pun boleh, tapi adakah Malaysia benar-benar tempat yang layak untuk anak perempuan saya? Budaya dan adat yang berbeza, sebuah negara pulau di timur jauh. Malaysia kini adalah salah sebuah negara yang paling selamat dan maju di dunia. Kuala Lumpur dikatakan lebih selamat daripada London. Skala ekonominya juga di antara yang teratas di dunia. Ayah terdiam seketika. Dia kelihatan bingung dengan hakikat bahawa Malaysia jauh lebih maju daripada yang disangkanya. Ketika itu Emily tiba-tiba berdiri. Ayah, janganlah menilai hanya berdasarkan pengetahuan lapuk dan prasangka. Apa kata kita pergi sendiri ke Malaysia dan lihat dengan mata kepala kita? Ia adalah cadangan yang drastik, tetapi mungkin penyelesaian yang paling baik. Jom kita pergi melancong sekeluarga ke Malaysia. Biar saya uruskan semuanya. Dari tiket kapal terbang hingga ke hotel, jerit Emily dengan teruja. Ayah memandang Emily dengan riak wajah tidak percaya. Namun pada ketika itu Amir bersuara. Itu idea yang bagus. Biar saya menjadi pemandu pelancong. Saya ingin menunjukkan Malaysia yang sebenar kepada tuan. Pandangan ayah menjadi tajam. Malaysia yang kamu mahu tunjukkan? Bukan, jawab Amir dengan tegas. Malaysia seadanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Selepas senyap yang panjang, kata-kata yang tidak dijangka keluar dari mulut ayah. Baiklah. Satu perkataan itu membuatkan semua di meja makan terdiam. Saya akan lihat dengan mata saya sendiri dan menilainya.
Kita akan ke Malaysia. Betul ke? Ayah, terbaiklah, jerit Emily. Ibu juga terkejut tetapi tersenyum. Amir menunduk hormat. Terima kasih Tuan Richard. Saya tidak akan mengecewakan Tuan. Sama ada saya akan kecewa atau tidak, itu biar saya yang tentukan, kata ayah, masih dengan nada dingin. Ini adalah satu ujian, untuk kamu dan untuk negara kamu. Saya dapat merasakannya. Mata mula bergenang, perasaan lega dan takut datang serentak. Emily sudah pun mengeluarkan telefonnya mencari tiket penerbangan. Kelas perniagaan syarikat penerbangan Malaysia, ini okey kan? Emily, bertenang, keluh ayah. Tetapi saya nampak sudut bibirnya sedikit terangkat. Amir berdiri dan berkata, saya akan sediakan jadual perjalanan dan hantar kepada Tuan, agar Tuan dapat melihat masa lalu, masa kini dan masa depan Kuala Lumpur. Selepas dia pulang, Emily membuat bising di ruang tamu. Kakak, kita akan pergi Malaysia, betul-betul. Namun saya berasa cemas. Bagaimana jika Malaysia tidak memenuhi jangkaan ayah? Hubungan saya dengan Amir juga akan berakhir. Beberapa hari kemudian, sehari sebelum kami berlepas ke Malaysia, saya berdiri di hadapan cermin, merenung wajah saya yang penuh dengan rasa takut dan teruja. Bagaimana jika Malaysia benar-benar tempat yang ketinggalan seperti yang ayah fikirkan? Namun, pada masa yang sama, saya teringat akan kepribadian Amir. Hatinya yang tulus menyelamatkan nyawa, semangatnya berbakti dan sikapnya yang sopan. Tidak mungkin negara yang melahirkan insan sepertinya adalah tempat yang tidak baik. Pintu bilik terbuka dan Emily masuk. Kakak, tak boleh tidur ke? Gementar sikit. Emily duduk di sebelah saya. Kakak jangan takut. Malaysia negara yang hebat tahu. Saya jamin. Kenapa awak begitu yakin? Saya dah tengok reaksi orang luar kat internet. Semua orang terkejut bila pergi Malaysia. Sangat maju, selamat dan orangnya baik-baik. Emily terus berceloteh. Naik teksi seorang diri waktu malam pun selamat. Kalau dompet hilang pun boleh dapat balik. Kereta api bawah tanah bersih, makanan sedap. Tapi kalau ayah kecewa, ayah akan terkejut. KL lagi futuristik daripada London tahu. Ketika itu, ibu masuk. Belum tidur lagi, ibu duduk di birai katil saya. Sophie, jangan terlalu risau. Ayah kamu tu, akhirnya dia akan menerima kebenaran. Tapi ibu, prasangka ayah tu terlalu kuat. Akhirnya, dia akan percaya pada apa yang dia lihat dengan mata sendiri, kata ibu sambil memegang tangan saya. Dan kalau kamu dah pilih lelaki tu, negaranya pun pasti tempat yang hebat. Ibu pun suka pada Amir. Ibu tersenyum. Dari pandangan matanya pun ibu dah tahu. Pemuda itu seorang yang jujur, tiada kepura-puraan. Ibu rasa, kenapa ayah tiba-tiba berubah fikiran? Ibu berfikir sejenak, ayah kamu menghormati orang yang bertindak. Amir menyelamatkan nyawa 2 kali. Dan hari ini dia berani menyuarakan pendiriannya. Itulah yang mengubah hati ayah kamu. Jam 2 pagi saya masih belum dapat melelapkan mata. Dari tingkap saya melihat pemandangan malam London. 24 jam dari sekarang kami akan berada di Kuala Lumpur. Negara Amir, negara yang dibanggakannya. Akhirnya saya bertekad untuk tidak takut. Untuk menilai dengan mata saya sendiri, bukan dengan prasangka ayah. Saya dapat merasakan perjalanan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Dan firasat saya ternyata benar. Selepas 14 jam penerbangan, kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kejutan bermula sebaik sahaja pintu pesawat dibuka. Selamat datang ke Malaysia. Sebuah robot menyambut kami. Robot humanoid putih yang fasih berbahasa Inggeris menunjukkan arah. Kaunter imigresen di sebelah sana. Selamat melancong. Emily menjerit, hebatnya. Robot betul. Ayah hanya diam memerhati sekeliling. Dinding kaca gergasi yang mencecah sailing, skrin LED yang memaparkan keindahan 4 musim di Malaysia dan lantai yang berkilat seperti cermin. Di kaunter imigresen, barisan bergerak lancar. Seorang petugas mengarahkan sila imbas pasport anda. Amir tersenyum dan berkata, Tuan Richard ada pintu automatik pengecaman wajah, hanya perlu pandang kamera. Ayah dengan ragu-ragu melalui pintu itu dan pengesahan selesai dalam sekelip mata. Tidak sampai 10 saat, macam mana ini boleh berlaku? Ayah menunjukkan riak terkejut buat kali pertama. Malaysia menggunakan sistem terkini, jelas Amir. Ini lapangan terbang pintar bertaraf dunia. Di tempat mengambil bagasi, kami terkejut lagi. Bagasi kami sudah pun dikeluarkan dan disusun rapi oleh kaki tangan. Sopannya, semasa bergerak ke stesen kereta api lapangan terbang, ruangannya bersih dan futuristik. Sebaik sahaja menaiki kereta api, Emily berkata dengan kagum, wah, ada wifi percuma. Laju pula tu, dalam kereta api bawah tanah London, mustahil dapat macam ni. Kereta api bergerak laju tetapi hampir tiada gegaran. Bunyi bising juga hampir tidak kedengaran. Dan pemandangan dari tingkap semasa menuju ke pusat bandar.
Oh Tuhanku, seru ibu. Di luar tingkap latar langit Kuala Lumpur terbentang luas, bangunan pencakar langit yang tidak terkira banyaknya, lebuh raya bertingkat yang berselirat, sebuah metropolis gergasi yang harmoni, skalanya berbeza sama sekali dengan London. Mulut ayah sedikit ternganga. Dia berbisik perlahan jauh lebih besar daripada London. Satu ayat itu merangkumi segalanya. Kejutan melihat sebuah negara yang pernah dianggap mundur, kini mempunyai sebuah bandar raya yang mengatasi London. Populasinya 1.8 juta orang, jelas Amir. Kalau termasuk kawasan metropolitan, lebih 8 juta orang. Salah satu kawasan bandar terbesar di Asia Tenggara. 8 juta? Tanya ayah. Ya, lebih suku populasi Malaysia tertumpu di sini. Setibanya di stesen KL Central, kami terkejut lagi. Stesen itu sendiri seperti sebuah karya seni gergasi dan juga pusat membeli belah. Ada gedung serbaneka, restoran dan bangunan stesen moden yang indah. Ini stesen ke? Mata Emily membulat. Di dalam teksi menuju ke hotel, ayah bertanya, bandar ini malam-malam pun terang macam ni ke? Ini bandar yang tidak pernah tidur, jawab pemandu teksi. Tengah malam pun kedai serbaneka buka dan tahap keselamatannya antara yang terbaik di dunia. Paling selamat di dunia? Tanya ayah dengan ragu. Ya, perempuan jalan seorang diri tengah malam pun selamat. Sebaik sahaja melangkah masuk ke lobi hotel, semua kaki tangan menunduk hormat serentak. Selamat datang. Daftar masuk dilakukan dengan lancar menggunakan tablet. Lift terbuka sebelum kami sempat menekan butang. AI meramal pergerakan tetamu, jelas Amir. Pemandangan malam Kuala Lumpur dari bilik suite di tingkat 40 sangat menakjubkan. Jutaan cahaya mengalir seperti sungai. Ayah berdiri di tepi tingkap, merenung lama. Kemudian dia menggelengkan kepala dan berkata, nampaknya tanggapan saya selama ini sama sekali salah. Itulah saat pertama keretakan besar muncul pada tembok prasangkanya. Namun, ini hanyalah permulaan. Keesokan paginya, kami melawat sekitar Dataran Merdeka dan Melaka. Berdiri di hadapan kota Famosa, seni bina lama itu mengagumkan kami. Ia mempunyai sejarah beratus-ratus tahun, jelas Amir. Bangunan lama dipelihara dan dipelihara dengan teliti. Menakjubkan, puji ayah. Berjalan di Jonker Street, suasananya begitu meriah. Pelancong-pelancong bersorak, wah, bangunan-bangunan tu cantik sangat. Seru Emily. Memasuki sebuah tokong lama, kami terpegun dengan keagungannya. Bau colok, suasana yang tenang. Hanya dengan kayu pun boleh bina seni bina macam ni, kagum ibu. Seni bina tradisional Malaysia mementingkan keharmonian dengan alam semula jadi, jelas Amir. Teknik menyambung kayu tanpa paku dan ia juga tahan gempa. Selepas itu, kami pergi ke kedai sewa baju tradisional. Emily sudah tidak sabar. Kakak, kita pakai kebaya. Kalau muat naik kat Instagram mesti gempak. Ibu juga menunjukkan minat. Akhirnya, kami semua memakai pakaian tradisional. Saya memilih kebaya biru, Emily kebaya merah jambu. Apabila disuruh mencuba, ayah secara mengejutkan bersetuju. Baju Melayu berwarna biru gelap yang dipakainya kelihatan sangat padan. Tuan Richard, nampak sangat segak, puji Amir. Kami berjalan di kawasan perkampungan lama dengan pakaian tradisional. Lorong-lorong sempit, pemandangan rumah-rumah kayu yang indah. Apa yang mengejutkan ialah rumah-rumah lama itu masih didiami orang. Betul ke ada orang tinggal dalam rumah lama ni? Tanya ibu. Ya, bahagian dalamannya diubah suai menjadi moden, tetapi luaran dikekalkan tradisinya, jawab Amir. Masa lalu dan masa kini wujud bersama. Kami masuk ke sebuah kopitiam tradisional. Silakan cuba kopi dan kuih muih kami, pelawak Amir. Gabungan kopi yang pahit dan kuih yang manis sangat sempurna. Ajaibnya, kata Emily. Ketika itu, di meja sebelah, kami terdengar pelancong asing memesan dalam bahasa Melayu. Terima kasih, sedap. Orang asing belajar bahasa Melayu, tanya ayah dengan terkejut. Kebelakangan ini, semakin ramai orang asing yang belajar bahasa Melayu kerana minat dengan budaya Malaysia, kata pemilik kopitiam dengan bangga. Pengaruh makanan dan keindahan alam semula jadi juga besar. Makan tengah hari, kami pergi ke sebuah restoran warisan. Nasi ayam yang baru dimasak, sangat lazat. Inikah nasi ayam yang sebenar, kata ayah sambil mengangguk. Rasa asli bahan-bahannya terpelihara. Selepas itu kami melawat muzium. Keris tembikar kain songket. Kami menyentuh seni halus Malaysia. Tengok keris ni, kagum ibu. Sudah beratus-ratus tahun, tapi masih tajam dan indah. Dalam perjalanan pulang ke hotel pada waktu petang, ayah berkata, saya tak sangka Malaysia begitu menghargai sejarah. Saya ingatkan ia hanya sebuah negara yang selesa. Malam itu, Amir menghantar mesej kepada saya. Macam mana hari ni? Nampaknya ayah dah mula terbuka hati. Ya, tembok prasangkanya semakin runtuh.
Hari ketiga, kami pergi melihat sisi moden Kuala Lumpur. Destinasi pertama ialah Menara Berkembar Petronas, tingginya 452 meter, jelas Amir. Salah satu menara berkembar tertinggi di dunia. Jauh lebih tinggi daripada The Shard di London, kagum Emily. Dengan lift berkelajuan tinggi, kami tiba di dek pemerhatian dalam sekelip mata. Pemandangan Kuala Lumpur dari atas sangat menakjubkan. Panorama gegasi bandar yang terbentang luas, harmoni antara konkrit dan kehijauan. Di sebelah sana Banjaran Titiwangsa, tunjuk Amir, Kuala Lumpur dekat dengan alam semula jadi. Di kawasan lantai kaca, ayah juga kelihatan gementar. Ini selamat ke? Kaca yang diperkukuh. Gajah berdiri atas ni pun tak apa. Kami bergerak ke Bukit Bintang. Lautan manusia di persimpangan jalan sangat mengagumkan. Ramai macam ni pun boleh jalan tanpa berlanggar, kata ayah. Sangat teratur. Disiplin orang Malaysia memang terkenal di dunia, jelas Amir. Kemudian kami melawat sebuah bilik pameran produk teknologi terkini. Semua ni produk Malaysia ke? Tanya ibu dengan terkejut. Kamera, permainan video, teknologi robotik. Malaysia adalah kuasa teknologi, jelas seorang kaki tangan dengan bangga. Ayah membelik sebuah kamera terkini dan memuji, teknologi macam ni pun boleh ada. Hebat. Selepas makan malam, Amir membawa kami ke sebuah kafe 24 jam. Walaupun sudah jam 10 malam, kafe itu penuh dengan orang yang belajar dan bekerja. Orang Malaysia memang rajin, kata Amir. Di meja sebelah, seorang warga asing sedang belajar bahasa Melayu. Kenapa belajar bahasa Melayu? Tanya Emily. Saya nak bekerja di syarikat Malaysia, jawab seorang pemuda Amerika. Saya suka budaya Malaysia, selamat dan makanannya terbaik. Seorang wanita Perancis menambah, filem, muzik, fashion. Semuanya cool. Walaupun sudah melepasi jam 11 malam, bandar masih terang benderang. Kedai serbaniker, restoran, pusat karaoke, semuanya masih dibuka. Betul-betul bandar yang tidak tidur, puji ayah. Tapi selamat ke? Ketika itu, sekumpulan wanita muda lalu sambil ketawa. Mereka langsung tidak kelihatan cemas walaupun sudah lewat malam. Malaysia adalah salah sebuah negara paling selamat di dunia, kata Amir dengan yakin. Wanita berjalan seorang diri waktu malam pun selamat. Di dalam teksi pulang ke hotel, ayah berkata, tenaga bandar ini sungguh luar biasa, jauh lebih dinamik daripada London. Malam itu Emily datang ke bilik saya dengan teruja, kakak, ayah nampak betul-betul terkejut. Dia kata dia tak sangka Malaysia sehebat ni. Ya, tembok prasangkanya sedang runtuh dengan cepat. Hari keempat adalah hari istimewa. Kami dijemput ke rumah ibu bapa Amir. Adakah ayah akan benar-benar pergi? Saya risau. Tetapi, secara mengejutkan, ayah bersetuju. Kita perlu lihat cara hidup mereka yang sebenar barulah kita faham. Ibu bapa Amir tinggal di sebuah kondominium mewah di pusat bandar. Dari pintu masuk lagi, kami sudah terkejut. Pintu terbuka dengan sistem kunci automatik. Selamat datang, Ibu Amir menyambut kami dengan ceria. Jauh datang ya, sebaik sahaja melangkah masuk, kami terpegun dengan hiasan dalaman yang moden. Dari tingkap ruang tamu, Menara Berkembar Petronas kelihatan jelas. Pemandangannya sangat indah, puji ibu. Di meja makan terhidang masakan Melayu yang indah seperti hidangan di Hotel 5 Bintang. Ada rendang, sate, ikan bakar dan aneka kuih muih. Semua ni puan masak sendiri ke? Tanya ibu dengan terkejut. Inilah tanda mesra tetamu kami, jawab Ibu Amir. Terutamanya untuk tetamu istimewa, kami akan sediakan dengan sepenuh hati. Sambil makan, Bapa Amir bercerita, saya pun pernah belajar di UK masa muda dulu. Banyak yang saya pelajari di sana. Oh ya? Ayah menunjukkan minat. Dulu UK adalah idaman kami, sampai sekarang pun kami masih hormat. Cuma sekarang, Malaysia pun sudah ada kekuatan tersendiri. Kekuatan apa? Ketelitian dan keharmonian. Sama ada dalam perubatan atau teknologi, orang Malaysia sangat teliti. Ibu Amir, sambil mengupas buah, berkata, saya lega Cik Sophie seorang yang baik, bertuah anak saya. Tidak, saya yang bertuah, saya tersipu malu. Bangsa tidak penting. Asalkan orangnya baik, itu sudah cukup. Kehangatan mereka membuatkan saya hampir menitiskan air mata. Ayah juga kelihatan terharu. Selepas makan, Bapa Amir menunjukkan bilik bacanya. Dindingnya dipenuhi buku. Banyak buku perubatannya, kata ayah, separuh daripadanya dalam bahasa Inggeris. Bapa Amir mengambil sebuah buku. Tuan kenal buku ni kan? Buku perubatan dari Oxford. Oh buku ni, ayah kelihatan gembira. Saya pun syaukan buku ni pada pelajar saya. Mereka berdua cepat mesra berbual tentang perubatan. Walaupun bidang berbeza, mereka mempunyai persefahaman sebagai pengamal perubatan. Semasa hendak pulang, Ibu Amir memberikan kami buah tangan, sebungkus kuih yang dibalut cantik. Ini tanda ingatan dari kami. Terima kasih banyak-banyak, kata ibu dengan terharu.
Di dalam kereta, ayah berkata, mereka sungguh baik hati. Menerima kita tanpa prasangka. Hari itu adalah hari di mana kami merasai hati budi Malaysia. Pada malam terakhir, Amir membawa kami ke tempat istimewa, sebuah kapal persiaran di Selat Melaka. Ini tempat terbaik untuk melihat keindahan malam Selat Melaka, kata Amir. Apabila kapal mula bergerak, pemandangan malam terbentang luas seperti panorama. Luar biasa, puji ayah. Inikah negara yang bangkit selepas penjajahan? Di atas kapal ada persembahan muzik secara langsung. Harmoni antara tradisi dan moden, kata ibu. Tiba-tiba, muzik berhenti dan lampu dimalapkan. Saya terkejut, tetapi kemudian satu lampu sorot menyinari saya. Amir melutut di hadapan saya. Sophie, suaranya bergetar, sejak bertemu dengan awak, hidup saya berubah sepenuhnya. Di tangannya ada sebuah kotak baldu kecil. Cincin. Di bandar yang indah ini, tanah air saya, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Sudikah awak berkahwin dengan saya? Air mata saya mengalir deras. Orang di sekeliling menahan nafas. Ya, jawab saya. Seluruh kapal riuh dengan tepukan dan sorakan. Tahniah. Kantiknya. Ucapan tahniah dalam pelbagai bahasa kedengaran. Tangan Amir yang menyarungkan cincin di jari saya terketar-ketar. Maaf, saya gementar. Amir tersenyum malu. Saya pun sama, kata saya sambil menangis. Ketika itu ayah mendekati kami. Semua orang menjadi cemas. Apa reaksi ayah? Ayah meletakkan tangannya di bahu Amir dan berkata, kamu pasti dapat membahagiakan anak perempuan saya. Saya akan lakukan yang terbaik, jawab Amir dengan serius. Sambil memandang pemandangan malam, ayah berkata, saya mengaku saya silap. Negara ini sungguh hebat. Maruah bukan datang dari keturunan, tetapi dari perbuatan. Seperti kamu dan seperti rakyat negara ini. Ibu juga memeluk saya. Tahniah, Sophie, kamu dah jumpa orang yang betul-betul baik. Emily sudah sibuk mengambil gambar. Kakak, ini mesti viral kat Instagram. Lamaran di tengah Selat Melaka. Apabila kapal menghampiri pelabuhan, bunga api tiba-tiba meletus di udara. Ini pun awak sediakan ke? Saya bertanya. Tak, ini betul-betul kebetulan. Amir juga terkejut. Macam ada pesta pula malam ni. Ini takdir, senyum ayah. Langit pun meraikan kita. Malam itu di hotel, ucapan tahniah keluarga berterusan. Saya gembira dapat bertemu keluarga Amir, kata ayah dengan tulus. Dan gembira dapat melihat Malaysia dengan mata sendiri. Jadi ayah dah buang semua prasangka tu. Usik Emily, sudah sepenuhnya, akui ayah. Malaysia adalah masa depan, akhirnya saya faham. Seminggu selepas kembali ke London, siaran media sosial Emily menjadi tular. Kakak saya bertunang dengan Doktor Malaysia, lamaran di Selat Melaka. Dalam sehari ia mendapat jutaan tontonan, 500,000 tanda suka dan komen meletup-letup. Cemburunya. Lelaki Malaysia memang terbaik. Saya pun nak pergi Malaysia. Suatu hari, saya menerima panggilan dari BBC. Cik Sophie, kami ingin menemu bual Cik. Temanya, cinta antara bangsawan British dan Doktor Malaysia. Pada mulanya saya mahu menolak, tetapi Amir berkata, ini peluang yang baik untuk orang mengenali Malaysia dengan betul. Pada hari siaran, studio terasa tegang. Bagaimana anda bertemu? Saya melihatnya menyelamatkan pesakit serangan jantung di stesen kereta api bawah tanah dan kemudian kami bertemu lagi seperti takdir. Bagaimana Malaysia pada pandangan anda? Sama sekali berbeza dengan prasangka saya. Selamat, maju dan yang paling penting, orangnya sangat mesra. Ayah juga ditemu bual, pada mulanya tuan. Menentangkan. Saya malu mengakuinya, tetapi ya, saya berprasangka. Tetapi selepas melihat sendiri, Malaysia adalah sebuah negara yang luar biasa. Sekarang saya bangga mendapat seorang menantu yang hebat. Selepas siaran itu, sambutannya sangat hangat. Saya kena pergi Malaysia. Saya dah mohon visa ke Malaysia. Filem dan drama Malaysia bukan fantasi rupanya. Rakan-rakan juga menghubungi saya. Sophie, saya dah mohon kerja di syarikat Malaysia tau. Pejabat cawangan Petronas di London. Perubahan berlaku dengan pantas. Kelas Bahasa Melayu di Universiti London semakin bertambah dan sesi penerangan kerjaya oleh syarikat-syarikat Malaysia sentiasa penuh. Hospital Amir juga dibanjiri pertanyaan. Bagaimana cara untuk menyertai latihan perubatan di Malaysia? Saya ingin memohon ke Hospital University di Kuala Lumpur. Suatu hari, satu berita mengejutkan kedengaran. Kementerian Kesihatan UK akan menanda arah sistem perubatan Malaysia. Ayah sambil melihat surat khabar berkata, zaman di mana UK belajar dari Malaysia sudah tiba. Kerajaan Malaysia juga mula bertindak. Pelan menarik bakat global diperluaskan, sokongan untuk pemastautin asing dipertingkatkan. Tiket acara kebudayaan Malaysia habis dijual dalam sekelip mata, restoran Malaysia sentiasa penuh ditempah. Apabila berita perkahwinan kami tersebar, mesej ucapan tahniah melimpah ruah.
Jadilah jambatan yang menghubungkan dua negara. Terima kasih kepada anda berdua, saya mula berminat dengan Malaysia. Kami seolah-olah benar-benar menjadi jambatan yang menghubungkan UK dan Malaysia. Setahun kemudian, saya menjadi isteri Amir dan tinggal di Kuala Lumpur. Setiap pagi saya bangun, saya melihat menara berkembar Petronas di luar tingkap. Warnanya berubah mengikut musim. Sekarang musim bunga, pokok-pokok bunga raya sedang mekar. Sophie, sarapan dah siap? Panggil Amir dari dapur. Di meja makan ada roti bakar, kopi dan buah-buahan tempatan yang lazat. Saya membuka televisyen, berita BBC sedang bersiaran. Permohonan visa ke Malaysia sekali lagi mencatat rekod tertinggi. Jumlah ketibaan di Kalia melonjak naik. Penyampai berita menyambung, anak-anak muda dari seluruh dunia berpusu-pusu ke Malaysia. Ia telah menjadi tanah peluang dalam semua bidang, pendidikan, perubatan, teknologi dan budaya. Skrin bertukar menunjukkan lapangan terbang di Malaysia. Anak-anak muda dari pelbagai negara keluar dari pintu ketibaan dengan wajah teruja. Saya datang ke Malaysia untuk memulakan perniagaan, kata seorang pemuda Amerika. Saya datang untuk belajar teknologi kecantikan Malaysia, senyum seorang wanita Perancis. Saya diterima masuk ke Institut Kejuruteraan di sini, kata seorang pemuda dari India dengan bangga. Kini, di sekeliling kami ramai kawan-kawan dari luar negara. James, rakan sekelas saya dari Oxford, bekerja di sebuah syarikat IT di Malaysia. Mari dari Sorbonne pula bekerja di sebuah syarikat kosmetik. Kuala Lumpur dah jadi pusat dunia, kata James. Saya bangga bekerja di sini. Emily juga datang ke Malaysia tahun lepas. Dia belajar di sebuah sekolah bahasa. Kakak, saya dah lulus ujian kecekapan bahasa Melayu tahap 2 tahu. Emily berbangga. Dah macam orang Malaysia dah. Mestilah. Tahun depan saya nak kerja dengan syarikat Malaysia. Ibu bapa saya juga kerap melawat Malaysia. Ayah sekarang gemar menikmati air kelapa. Air kelapa ni memang menyegarkan, katanya. Dah jadi macam ayah mentua orang Malaysia pula, usik bapa Amir. Saya kini bekerja dengan sebuah pasukan kerjasama perubatan antarabangsa, menguruskan latihan untuk petugas perubatan dari seluruh dunia. Hari ini, 30 orang dari UK datang untuk latihan. Kami mahu belajar sistem perubatan Malaysia. Teknologi pembedahan robotik anda sangat menakjubkan. Kerjasama dalam tindak balas kecemasan sangat efisien. Saya berasa bangga. Malaysia kini menjadi negara yang mengajar dunia. Pada waktu petang, saya berjalan dengan Amir di sepanjang tebing Sungai Klang. Tempat di mana dia melamar saya. Tak menyesal ke? Tanya Amir. Tak pernah sekalipun, jawab saya. Di sinilah rumah saya sekarang. Ya, Kuala Lumpur sudah menjadi kampung halaman saya. Jiran-jiran yang baik hati, sistem yang mudah, bandar yang selamat, makanan yang lazat. Dan yang paling penting, di sini ada masa depan. Bandar ini dipenuhi dengan warga asing yang datang membawa impian. Di kafe, kedengaran pelbagai bahasa. Di kampus universiti, pelajar dari pelbagai warna kulit bergaul mesra. Malaysia dah jadi pusat dunia kan? Kata Amir. Ya, sekarang dunia sedang menuju ke arah Malaysia, negara yang bangkit dari abu penjajahan, menjadi kuasa ekonomi. Negara yang mempunyai taraf pendidikan tinggi dan budaya yang menerajui dunia. Dan yang paling penting, negara di mana hati budi dan semangat mesra tetamu masih hidup subur. Inilah Malaysia. Di luar tingkap, pemandangan malam Kuala Lumpur bersinar. Tenaga bandar ini yang membara seperti api menarik seluruh dunia. Saya bernasib baik kerana bertemu Amir dan mengenali negara yang hebat ini. Tetapi sekarang, semua orang sudah tahu. Pusat masa depan, tanah peluang, tempat di mana impian menjadi kenyataan. Itulah Malaysia. Aku cinta padamu Malaysia, bisik saya kerana di sinilah negara saya sekarang. Setakat ini, kisah Cik Sophie, anak bangsawan British. Bagaimana? Anda telah menyaksikan bagaimana sebuah keluarga bangsawan British yang penuh prasangka berubah 180 darjah selepas mengalami sendiri keindahan Malaysia. Dan kini, realiti di mana anak-anak muda dari seluruh dunia berpusu-pusu ke Malaysia mencari peluang. Malaysia hari ini, yang dibina atas titik peluh generasi terdahulu, kini telah menjadi sebuah negara maju yang dicemburui dan ingin dicontohi oleh dunia. Kami akan terus berkongsi kisah-kisah tentang Malaysia yang boleh kita wariskan dengan bangga kepada anak-anak kita. Jika anda ingin berkongsi kebanggaan ini, sila langgan dan suka saluran kami. Dan jika anda mempunyai kata-kata untuk disampaikan kepada keluarga ini, sila tinggalkan di ruangan komen. Jumpa lagi dalam kisah yang lebih mengharukan. Terima kasih kerana menonton.